kami akan membentangkan prototipe. Saya dan Azra akan membentangkan prototipe perangkap tikus. Jadi saya akan tunjukkan dulu model perangkap tikus ni. Tikus akan naik melalui benda ni yang dipanggil sebagai jejambat. Jejambat. Lepas tu kami akan letakkan beras sebagai perangkap untuk tikus tertarik lah. Apabila tikus dah datang ke sini, nanti benda ni akan terjatuh macam ni, tapi tikus takkan serta-merta terus jatuh, dia akan berpaut pada bekas ni. Tapi kami akan letak beras juga dekat dalam bekas tu untuk tikus lagi tertarik lah untuk masuk dalam bekas tu. So tikus tu dia akan terpijak sini dan dia akan jatuh. Kotak ni dia akan terangkat semula. Tapi tikus tu tak boleh nak keluar balik sebab kami lebihkan kotak bahagian sini sebagai penghalang untuk kotak ni terangkat lah. Kami letak pemberat dekat ujung kotak ni supaya kotak ni apabila dia jatuh dia akan naik dengan mudah. Lepas tu kami gunakan tali dekat sini sebagai height untuk kotak tu jatuh. Kalau tak ada tali ni, kemungkinan kotak tu boleh jatuh dan terbalik ke arah yang berlawan, yang lagi satu. Terbalik habis lah maksudnya. So kotak ni takkan naik balik. Jadi itu model prototipe kami. Azra boleh bentang slide. Semua boleh dengar kan? Nampak tak skrin? Nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Nazra Syikin dan Nolisa akan membentangkan prototipe kami yang diberi nama sebagai Run Mouse. Berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam slide ini adalah gambar hasil prototipe kami iaitu Run Mouse. Semua pasti tertanyakan kenapa prototipe kami ini diberi nama sebagai Run Mouse. Okay. Kami memilih nama ini yang merupakan daripada gabungan dua patah perkataan iaitu run dan mouse. Run membawa maksud sebagai orang dalam bahasa Mandarin dan mouse pula membawa maksud sebagai tikus dalam bahasa Inggeris. Kami bercadang untuk memilih nama ini kerana wujudnya hubungan di antara manusia dan tikus dalam kehidupan. Tikus dapat dikaitkan sebagai vektor penyakit berjangkit yang dapat memudaratkan manusia. Penyakit yang disebabkan oleh bawaan tikus ini dikenali sebagai penyakit kencing tikus atau leptospirosis. Seterusnya adalah objektif Run Mouse ini dicipta. Yang pertama, dapat mengawal jumlah penyakit yang disebabkan oleh bawaan tikus. Objektif yang kedua, mampu mengurangkan populasi tikus di sesuatu tempat. Objektif yang ketiga adalah dapat mengurangkan kadar kematian akibat penyakit bawaan tikus. Dan objektif yang keempat adalah kami ingin mencipta sesebuah perangkap tikus yang mesra alam serta dapat menjimatkan kos pembuatannya. Seterusnya adalah kos yang diperlukan dalam pembuatan Run Mouse. Berdasarkan pada jadual yang terdapat dalam slide ni, kami hanya memerlukan 5 bahan sahaja. Yang 3 daripada bahan ni memerlukan kos dan selebihnya kami tak perlukan untuk keluar kos sebab dua barang seperti kotak terpakai dan lidi ni memang sedia ada
Jadi tak ada kos yang perlu dikeluarkan. Bagi bahan bekas plastik, kami anggar dalam RM4. Cuma pengeluaran kos adalah sebanyak RM4. Yang kedua iaitu pita pelekat dalam RM1.20. Dan yang ketiga pemberat iaitu kepingan timah anggaran dalam RM50. Manakala kotak terpakai dan lidi tiada kos yang dikeluarkan. Jumlah untuk semua bahan yang kami guna ni adalah RM5.70. Seterusnya, seperti gambar yang ada dalam slide ni, bekas plastik yang digunakan ni, ini adalah contoh bekas plastik yang kami guna dalam membuat prototipe ni. Dan gambar yang kedua ni adalah kepingan timah yang kami gunakan. Asalnya kepingan timah ni dia berbentuk gulungan. Jadi kami hanya mengambil sedikit sahaja daripada gulungan tu dan kami memotongnya jadi bahagian kecil untuk dijadikan sebagai pemberat dalam prototipe kami. Terusnya, kelebihan round mouse. Yang pertama, round mouse ni diperbuat daripada bahan mesra alam seperti kotak terpakai, di mana selain ini mesra alam, ia juga adalah bahan kitas mula. Yang kedua, round mouse ni dapat menjimatkan kos kerana bahan yang digunakan terdiri pada bahan sedia ada. Maksudnya kami tak perlu keluarkan kos yang banyak dalam pembuatan round mouse ni sebab bahan yang kami gunakan ni memang sedia ada dan ini adalah kitas mula. Seterusnya adalah kelemahan round mouse. Kelemahan yang pertama untuk round mouse ni adalah papan platform yang digunakan untuk tikus memasuki perangkap adalah tidak terlalu kukuh. Berdasarkan apa yang Lisa tunjuk tadi, prototipe kami tu, papan yang digunakan tikus untuk masuk ke dalam perangkap tu tidak terlalu kukuh dan menjadikan kemungkinan tikus tak dapat masuk ke dalam perangkap itu. Dan kelemahan yang kedua adalah ruang perangkap hanya dapat menampung beberapa ekor tikus sahaja. Ini disebabkan oleh ruang perangkap tikus tu ini adalah kecil dan kami rasa kemungkinan tidak banyak tikus yang dapat jatuh ke dalam perangkap itu. Yang kelemahan yang ketiga adalah kecerunan papan platform yang tinggi menyukarkan tikus untuk masuk ke dalam perangkap. Papan platform yang digunakan tikus itu, kecerunannya bagi kami ini terlalu tinggi. Jadi kemungkinan tikus tu tak masuk ke dalam perangkap disebabkan kecerunan yang tinggi. Seterusnya adalah penambahbaikan untuk round mouse. Penambahbaikan yang pertama adalah kami menggantikan papan platform itu dari kotak terpakai kepada papan kayu yang lebih kukuh. Berdasarkan Lisa tunjuk tadi, prototipe kami tu papan platform tu kami menggunakan kotak terpakai. Jadi mestilah benda tu macam tak terlalu kuat untuk menampung tikus yang akan masuk ke dalam perangkap. Jadi kami bercadang untuk menukarkannya kepada papan kayu yang lebih kukuh. Penambahbaikan yang kedua adalah memperbesarkan ruang perangkap tikus itu dengan menggunakan bekas plastik yang lebih besar. Kami bercadang untuk menggunakan bekas yang lebih besar supaya lebih banyak tikus yang dapat masuk ke dalam perangkap itulah. Dan penambahbaikan yang ketiga adalah mengurangkan kecerunan papan platform supaya tikus dapat masuk ke dalam perangkap dengan mudah. Sekiranya kami mengurangkan kecerunan papan platform tu, jadi tikus dapat masuk ke dalam perangkap dengan mudah dan bukannya jatuh ke tempat lain. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.